Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi sahbihi ajma'in. Salam sejahtera khususnya kepada sekalian warga bangsa Johor, khususnya kepada sahabat kita yang tinggal di Don Permas. Alhamdulillah pada kali ini saya dapat bersama dengan calon N43 Don Permas, itu Saudara Tuan Syed Osman Abdullah, atau lebih mesra dipanggil Arab lah. Jadi terima kasih kerana dalam kesibukan berkempen masih lagi sempat untuk bersama dengan kita lah. Jadi macam mana kempen hari ni, hari ke berapa dah ni? Dah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke berapa dah ni? Dah berapa hari ya? Tujuh. Jadi kita petang ni kita santai saja. Mungkin yang pertamanya saya mendapat perkabaran ataupun mendapat maklumat yang Tuan begitu committed untuk berkhidmat kepada masyarakat. Bukan setakat sehari dua sebagaimana netizen yang menyerang Tuan lah di Facebook dan sebagainya, tetapi sudah puluhan tahun. Jadi mungkin Tuan boleh cerita sikit apa sebab yang menyebabkan Tuan begitu committed untuk melakukan kerja-kerja kebajikan ini ataupun sebagai aktivis masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat saya Datuk Sofi, terima kasih datang dari Melaka turut sama membantu saya. Ucap terima kasih banyak. Bangkit soalan yang dikemukakan tadi, secara tak langsung lah penglibatan saya dalam kerja-kerja sosial ni ataupun kerja-kerja kebajikan ni hampir 30 tahun. 30 tahun di Permas saja, di Pasir Gudang saja. Alhamdulillah. 30 tahun. Dia disebabkan ketika tu saya dalam parti sejarah lah, sejarah, dan sebelum parti sejarah saya lagi pun saya dah mula buat kerja-kerja kebajikan ni melalui NGO yang kawan baik saya. Saya terus lepas tu masuk parti sejarah saya dalam tahun 1998. Tahun 2000 saya kata bila kekalahan tahun 99 parti sejarah kalah, saya ambil keputusan mesti kena ada program-program yang pendekatan dengan rakyat. Jadi saya buat macam mana? Tahun 2000 tu saya bagi cadangan kepada pucuk kepimpinan lah. Saya cakap kita ni kena ada, selain konsep dakwah yang kita bawa, kita kena ada kebajikan dengan rakyat. Rakyat untuk mendekati rakyat lah, mudah nak dekat rakyat. Ketika tu parti sejarah ni dia agak sinis bagi masyarakat. Masyarakat nak tengok kita macam takut-takut, dekat yang kita takut kan. Yalah, mungkin dia tengok penampilan macam ni, orang ni mungkin ulama dia kata, susah nak berbual. Jadi saya pun tahun 2000 tu saya bermulalah dengan rakan baik saya, Saudara Hud, dikenali Saudara Hud. Kita buat pusat doa rakyat. Tak apa, saya cakap kertas kerja tu kita buat, kita bentang dekat negeri dan pusat supaya dia faham pendekatan kita selain daripada kerja-kerja dakwah kita, pendekatan yang guna, biar kita buat kerja kebajikan. So pusat itu macam mana beroperasi secara dananya, cari sendiri dan macam mana? Memang pelik lah mula-mula tu. Tapi bila orang tengok perkhidmatan kita berterusan, dia mula dapat sokongan tau. Masyarakat Cina, India dan orang Melayu kita lah, dia terus bagi sokongan. Tak apa, saya boleh bagi sikit dana. Jadi kepada pengundi Permas, saya mengharapkan tuan-tuan mendengar penjelasan daripada Tuan Syed bahawa beliau buka pusat khidmat ini secara sendiri dengan dana sendiri untuk berkhidmat kepada masyarakat. Itu perkara yang bukan semua orang boleh buat. Jadi tanpa dana, tanpa ini, semua inisiatif sendiri kan. Mungkin ada bantuan daripada kawan-kawan lah kan. Okey, Tuan beritahu tadi Tuan dah lebih 30 tahun membuka pusat khidmat masyarakat, berkhidmat kepada masyarakat Pasir Gudang, kepada masyarakat Permas ini. Agak-agak mengapa memilih Pasir Gudang atau Permas ini? Sebab Tuan ada beritahu dalam biodata bahawa Tuan bukan anak jati. Mungkin ada orang main isu bahawa Tuan orang luar dan sebagainya, tetapi bagi saya dah 30 tahun lebih berkhidmat kepada masyarakat Pasir Gudang, tidak ada lagi wujud, tidak
tidak wujud lagi unsur orang luar dan sebagainya. Agak-agak mengapa jatuh hati dengan Permas dan Pasir Gudang? Yang pertama sekali, bila kita buat kerja ni, nikmat bila kerja yang kita buat tu berjaya diselesai. Kan, orang cakap terima kasih lah awak berjaya bantu saya. Dan begitu juga, saya bukan hanya kebajikan, dan juga buat isu-isu semasa, isu yang melibatkan jabatan-jabatan kerajaan, swasta, semua isu lah, tak kira apa isu. Dan hingga kan bila kita buat macam tu, dia menjadi satu daya penarik, nikmat dan seronok kan tu ada. Kita berjaya selesaikan isu yang melibatkan orang yang biasa tolong orang, dia akan rasa nikmat bila orang tu senyum bila selesai isu. Dia jadi seronok. Dia ingat sepanjang masa. Terima kasih awak tolong saya. Jadi kat situ saya jadi seronok. Walaupun tak ada bayaran. Jelah macam tadilah tak ada bayaran, kita tak kenakan bayaran. Tak ada bayaran. Sedangkan duit kita pula keluar. Duit kita keluar. Tak ada bayaran. Tapi yang seronoknya tu sebab media bagi liputan. Mungkin saya tak dapat tunjuk lah. Kalau tengok tu keratan-keratan akhbar agak banyak. Kalau tuan ada simpan tu, mungkin kita boleh dapatkan. InsyaAllah kita dapatkan. Simpan jadikan koleksi. Ya untuk tunjuk pada anak cucu sebagai sejarah lah kan. Okey. 30 tahun, sepanjang 30 tahun berkhidmat untuk masyarakat Permas. Jadi saya nak ulang sekali lagi kepada pengundi Permas utamanya, bahawa Tuan Syed ni bukan berkhidmat sehari dua, sudah berkhidmat puluhan tahun, macam-macam isu. Jadi boleh tak Tuan Syed beritahu apa sebenarnya isu terkini sebelum kita pergi ke sejarah-sejarah lama lah. Apa agak-agak isu terkini yang masih belum diselesaikan di Pasir Gudang ini, yang memerlukan seorang wakil rakyat yang berpengalaman dan sanggup apa orang kata membakar diri sendirilah macam lilin. Tak ada gaji, tak ada apa, tak ada dana kan. Apa agak-agak isu terkini yang perlu diselesaikan oleh wakil rakyat? Kalau siapa-siapa dipilih lah, kita harap Tuan Syed lah dipilih. Agak apa isu yang terkini? Ada dua isu. Isu besar lah. Isu besar lah bagi saya, isu yang melibatkan kepentingan orang awam dan melibatkan nyawa orang awam. Benda ni agak serius sebab dia jadi sebutan dan perkara ni juga seringkali rakan-rakan yang ada yang saya kenal, ada yang tak kenal, dia seringkali dibincang dalam media sosial. Isu lebuh raya Pasir Gudang. Lebuh raya. Saya sanggup orang kata bakar lilin lah. Lebuh raya ni maksudnya yang daripada JB ke sini ke mana? Daripada Pasir Gudang ke Perling. Ke Perling. Ada yang dulu saya dah sebut banyak kali, 2 lorong di-upgrade 3 lorong. Tapi masih tidak selesai. Sebab lebuh raya Pasir Gudang ni saya sebut, dia kebanyakan kawasan ni kawasan industri. Dan pengguna dari data yang dikeluarkan oleh JKR lah, bahagian kaji selidik, satu hari pengguna cecah hingga 80,000 pengguna lebuh raya Pasir Gudang. Jadi apa isu dia tu? Isu dia bagi saya kegagalan siapa yang menguruskan lebuh raya ni. Bayangkan hari Isnin tampal, Khamis rosak balik. Lepas tu penunggang motosikal dia menjadi ancaman. Kalau berlaku kemalangan sesuatu, na'udzubillah lah. Maksudnya rosak tu dah berlubang, kualiti tak baik, kualiti air bertakung. Benda ni berulang-ulang. Kadang-kadang saya jadi menyampah, walaupun saya bukan wakil rakyat, saya jadi menyampah dan jadi orang telefon kita. Orang tanya saya, memang ada gambar lah. Jadi dia jadi satu topik biasa dibincang dalam Facebook. Hingga kan dia marah, dia kata sama je siapa jadi kerajaan. Dia jadi macam dia tu, kita kena bersungguh-sungguh untuk desak. Sebelum kita pergi ke isu kedua, saya nak tanya, PH jadi kerajaan 22 bulan dulu, apakah tak dapat selesaikan isu? Sebab orang akan dia akan hentam Tuan Syed sebab Tuan Syed benar. Saya setuju tu. Baik, saya setuju. Itu jawapan yang perlu diberi. Saya bagi jawapan dia mudah. Macam ni, ketika PH menang, kita menang tahun 2018. Alhamdulillah ketika itu lebuh raya ni siap di-upgrade. 2 lorong bagi 3 lorong. Selepas kita menang tu. Kita menang. Bulan 5 kita menang, bulan 6 siap sepenuhnya. Selepas tu lebuh raya tu hanya ambil masa 3 bulan atau 4 bulan.
dia rosak, berlubang-lubang. Maknanya kualiti tu Memang teruk lah. teruklah. Jadi bila kita tentulah esko-esko terbabit buat aduan. Begitu juga dengan saya. Dia mengadu terus datang pejabat MB. Yalah. Bagi surat kat saya terima. Tuan adalah pegawai khas MB masa tu. Ya, saya terima. Saya sendiri turun Padang. Saya kata saya nak penjelasan. Benda ni serius saya cakap. Okey, alasan yang diberi memang betul lah. Dia kata masih di bawah guarantee ataupun Warranty. Warranty bahasa dalam warranty. So dia kata tak boleh lah kita campur tangan, dia mesti bertanggungjawab pandu tersebut. Okeylah, saya kata kalau macam tu, tapi saya cakap setiap kali yang dia tampal lubang, pantang hujan, balik semula. Okeylah, sehinggalah kerajaan kita jatuh. Tapi perkara yang sama berulang lagi sampai sekarang belum selesai. Jadi belum selesai. Saya kalau duduk tengok lepas yang saya cakap apa sebenarnya. Bila jumpa dengan kita buat sidang ni, dia jumpa panggil jurutera turun. Dia kata dalam proses kaji selidik. Kaji selidik. Saya cakap berapa lama? Sampai sekarang kaji selidik. Okeylah, dia kata kaji selidik menunjukkan bawah lebuh raya Pasir Gudang ada laluan air. Saya cakap teknologi sekarang awak jurutera, saya orang politik. Saya tahu tu. Jadi saya duduk di bawah. Tinggalkan dia agak sentak lah. Saya cakap, kalau macam ni lebih baik tak payah awak jadi jurutera. Minta maaf, dia kata. Itu perempuan lah. Dia kata saya baru datang ke Pasir Gudang, saya daripada Selangor. Bukan kira baru datang, ini ada teknikal. Saya cakap ini teknikal. Kan? Ketika tu saya sidang media yang melibatkan 3 orang. Ahli Parlimen Pasir Gudang, YB Johor Cahaya dan saya sendiri. Jadi maksudnya isu tu memang tak selesai sampai sekarang. Tak selesai sampai maksudnya wakil rakyat yang dipilih ini dia mesti salah satu isu yang dia boleh selesai, mesti tangani lah isu ni. Tangani. Jangan kita persendakan kemarahan rakyat tu. Isu kedua tadi apa? Maksudnya pada Tuan Syed jika dipilih akan memfokuskan kepada isu ini kerana ia atas dasar keselamatan penduduk Permas. Sebab di antaranya yang saya sebut, saya nak lorong tambahan khusus untuk motosikal. Sekarang 3 lorong 3 lorong. Memang kerajaan telah lulus untuk lorong tambahan kepada 4. Tetapi mungkin faktor dana tak cukup ataupun masalah kewangan saya tak mau kira sebab saya bukannya ahli parlimen. Betul. Saya tanya kat soalan kat situ. Dia memang ada di bawah peruntukan kerajaan negeri dan juga peruntukan kerajaan pusat. Tetapi kita, pengalaman saya, kerajaan negeri boleh lakukan sesuatu dengan peruntukan yang ada. Tak perlu nak tunggu kerajaan pusat. Kalau kita mampu, kerajaan negeri boleh campur tangan untuk meluluskan naik taraf ni. Dia tak perlu nak tunggu kerajaan pusat. Pengalaman YB pun expo juga kan. Okey, isu kedua tadi. Okey. Saya kira agak menarik isu ni. Bila ini melibatkan politik. Dia tak melibatkan kepentingan awam tetapi melibatkan politik. Sebab campur tangan orang politik yang pegang kuasa orang politik. Kita ni hakikatnya kena terima. Malaysia ni memang dikuasai oleh orang politik. Sampai kita sebut selalu kasut anak kita pergi sekolah pun orang politik tentukan. Semua dipolitikkan. Dipolitikkan. Dia isu je lah kalau Datuk Sofi tahu di Pasir Gudang ni ada beberapa kampung tradisi yang ada puluhan tahun. Satu kampung ni dia panggil kampung sepakat. Kampung sepakat lah, lebih kurang daripada tempat kita menginap ni 1 kilometer hingga 2 kilometer je, tak jauh. Dan dia tak jauh juga dari bandar. Saya sempat melawat tu. Saya sempat pergi. Kita sempat melawat. Jadi saya agak pelik. Macam mana kampung ni yang saya anggaplah kampung yang paling kuat sokong UMNO dalam dunia. Pengalaman saya ketika 2008, saya dihalang letak kayu semua. Tak boleh masuk. Minta maaf lah. Memang aku kena halang, saya cakap. Saya cakap tak apalah kalau saya tak boleh berkempen. Tak apalah, saya cakap. Tapi biarlah saya masuk, saya jumpa dengan kawan saya. Saya cakap, saya ada kawan dekat kampung. Masuk pun tak boleh? Masuk tak boleh, dia kata. Tak ada mengena dengan pemakan. Kami dah selesa kat kampung ni. Itu kira-kira kalau 2008 campur dah 10 tahun dah. 15 tahun. 14 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Saya cakap, aduh, kuat betul loh sampai macam tu. Masa tu kawan-kawan nak berkempen. Tak apalah. Akhirnya saya dapat masuk juga. Dapat masuk ceramah kelompok ketika tu kan. Masa tu pilihan raya okey, demokrasi. Tak ada COVID. Yalah. Okay. Jadi fikir saya bila saya masuk baru-baru ni, Datuk pun ikut saya.
rupanya kampung tu tak ada geran. Okey. Tak ada geran. Sebelum ni dia kata kami selesa. Bahkan kalau pemimpin UMNO sebut, inilah kamilah akan perjuangkan hak ketuhanan orang Melayu. Kami nak pastikan orang Melayu selesa. Kami nak orang Melayu biar kampung-kampung tradisi ini akan dapat hak milik kekal. Tapi ini dah lebih berapa puluh tahun masih tak dapat? 60 tahun. Lebih 60. Barulah saya tahu rupanya 60 tahun ini bukan DAP yang tipu. Bukan Cina lain. 60 tahun lebih ni UMNO BN yang perintah. UMNO yang Bukan kita perintah. Tapi bila kita dapat jumpa barulah orang kampung luahkan hati perasaan mereka. Agak-agak macam mana kita nak selesai tu? Baik. Sebenarnya isu-isu tanah ni dia ada dua dan berdasarkan pengalaman saya suka bertanya. Yang pertama, bila saya duduk pejabat, saya tak nak buang masa. Apa kaedah penyelesaian isu yang melibatkan kampung-kampung ni? Kalau katalah kerajaan boleh mampu bina semula rumah mampu milik ataupun rumah serata ataupun apa lagi Rumah Johor, perumahan Johor, apa saja kaedah yang boleh kita bantu. Kalaulah tanah ni untuk kita jual kepada pemaju ataupun kita nak buat pembangunan ataupun nak buat jalan raya, dia bukan menjadi masalah bagi kita. Dan penduduk kampung pun dia tidak menentang kalau ada pembangunan kat situ. Kan? Bolehlah. Maka kerajaan mesti fikir sesuatu. Nak pindah mereka, pampasan mereka macam mana? Sebab kita yang menggalakkan peneroka-peneroka bandar duduk situ. Kalau tak betul, dulu kita kena halang dari awal supaya dia tidak bina perumahan. Don ini bukankah diwakili oleh Menteri Besar? Itulah yang saya cakap. Masa Menteri Besar jadi Don pun tak selesai. Kuasa Menteri Besar istimewa. Dia tak boleh tipu aku. Khalid Nordin kan? Khalid Nordin. Jadi saya tahulah macam mana dapatlah kita kaji sendiri apa arah mana Menteri Besar. Dia boleh sebut, okey, penduduk-penduduk ni kemungkinan dipindah satu tempat yang agak selesa. Tadi saya cakap lah rumah flat ke rumah apa ke dah dibuat oleh kerajaan pusat. Bahagian pembangunan perumahan atau maksudnya Syed kalau dipilih akan membawa suara ini kepada Menteri Besar kerana Menteri Besar ada kuasa untuk sama ada memberi geran ataupun pindahkan mereka dengan beri pampasan dan sebagainya. Ya, itu saya cakap tadi. Kita mau tak mau, kita tidak mau isu ini jadi isu yang besar. Kita tak mau ulang lagi orang kata sama saja siapa pemerintah. Kita mesti berpegang pada prinsip dan berani pada perubahan. Kita mesti tekad, bila kita jadi kerajaan, kita kena tekad untuk membantu tanpa mengira ideologi. Atau kalau kita datang, kita dulu ni semua kuat UMNO. No, tak boleh lagi, kita tak boleh buat dasar macam tu. Dendam tidak menyelesaikan isu politik. Itu sebab bagi saya ini adalah isu satu contoh di mana UMNO BN yang perintah 60 tahun gagal bantu orang Melayu. Jadi ini satu contoh bukti kepada orang Permas, pengundi Permas, bahawa inilah bukti UMNO gagal membantu orang Melayu kerana di kampung sepakat itu saya rasa mungkin 97% orang Melayu 60 tahun tak boleh selesai. 60 tahun bukan sikit. Ya, kalau katalah kita nak pembangunan semula, perumahan macam mana kita nak buat, saya yakin Syarikat Perumahan Negara boleh tangan. Bahagian perumahan pun boleh. Benda ni boleh dibincang. Boleh bincang. Tapi mengapa biar sampai sekarang kan? Politik ni agak menarik, betul. Kita suka ikat orang macam ni supaya dia jadi sokongan pada kita. Dan itu saya cakap, hari ni kita dah lahir dengan dunia teknologi. Anak-anak muda pun sedar. Sampai bila ayah pun kena tipu. Yang sedap tu, kampung tu, bila kita tengok dokumen dia, ada pula yang kata contohnya kutip duit dengan resit bayar ikan je. Resit tuang kosong. Tak tahu ke mana juga. Resit tu resit untuk apa? Duit untuk apa? Duit tu kononnya nak buat bayar pada juruk Saya cakap, pengalaman saya lah isu-isu tanah. Untuk maklumat Datuk, saya dah 3 kali duduk lokap kerana isu tanah saya. Itu kita nak cerita tu. Itu saya cakap, jangan tipu saya lah. Kan saya dah pengalaman keluar masuk disebabkan bukan saya ambil rasuah pun. Macam bos pun. Nanti kita cerita. Baik, apa tadi saya sebut, resit dia kena melalui daripada pejabat tanah. Dia bukan boleh ukur macam tu saja. Dia kena dikeluar pejabat tanah melantik juru yang bertauliah. Lepas tu yang saya sedar, tanah-tanah tu diracik oleh orang kampung dengan saiz drawing
Drawing tu pakai tangan. Yalah tak apalah memang pakai tangan pun. Tapi dia siap buat garis-garis. Yang ini rumah kosong ni. Ni hang punya. Ni hang punya. Ni aku punya. Ni aku punya. Macam apa Alibaba punya. Saya cakap tak betul. Ini semua penipu. Tapi alhamdulillah pagi tadi ada anak-anak muda telefon saya. Saya cakap saya ada sarapan di satu kedai, ada sarapan pagi. Dia orang datang. Ada 2 orang bawa Grab. Seorang tu buat kereta biasa. Kampung sepakat lah. Kampung sepakat. Pakcik bila nak masuk kampung saya ni? Dia kata. Saya baru tahu yang pakcik terangkan yang tu salah tu. Iyalah, saya resit kampung. Yalah. Saya cakap resit ni untuk belikan kembung lah. Dia mesti macam tuan beritahu tadi, pejabat tanah yang akan lantik. Dia bagi kuasa dan sebagainya. Hasil daripada ada orang telah jadi orang tengah mengetik duit secara haram. Duit masuk dia. Duit duit burn. Saya rasa mungkin ada 3 kali kot tu. Ada. Kita kesian lah. Yang jadi mangsa orang Melayu. Yang menipu pun orang Melayu juga. Yang salah dia ukur tu bukan RM50. Tak. Saya rasa mungkin 100 lebih, 200 lebih, 300 standard. Saya dulu pengalaman saya di Melaka sama juga. Ada di dalam don saya dulu 3 kali. Benda yang sama. Tu saya harap pengalaman Datuk, pengalaman kita ni. Bukan kita kata kita riak. Tak, kita berdasarkan pengalaman, kita bercakap apa yang berlaku. Apa tindakan yang kita kena buat. Jadi saya nak cakap sampai bila kita kena tipu. Betul. UMNO ni dia bukan setakat tipu yang berjuta ringgit. Orang kampung 350 pun hampa betul. tipu. Itu setakat mana standard macam ni. Jadi tuan-tuan, saya nak ulang lagi. Inilah sebenarnya kegagalan UMNO. 2 isu tadi. Isu Lebuh Raya Pasir Gudang dan isu kampung sepakat tanah yang diteroka oleh mereka 60 tahun masih belum dapat geran. Jadi ada orang menuding jari mengapa PH perintah 22 bulan tak boleh selesai. Saya nak beritahu, UMNO perintah 60 tahun pun tak boleh selesai. Kita perintah 22 bulan ni bukan satu masa yang panjang. 22 bulan yang nak ukur tanah, nak bagi tanah, nak bawa mesyuarat esko pun tak sempat. Jadi 2 perkara ini saya yakin boleh membuka mata ataupun kita minta pengundi permas supaya buka mata dan beri peluang kepada Tuan Syed untuk jadi wakil rakyat untuk kita menyuarakan untuk dia membawa isu ini untuk kita selesaikan. Jadi tadi saya dah beritahu, tadi Tuan Syed bercerita pasal sejarah lama dan sebagainya. Okey. Agak-agak lah dalam 30 tahun ni berapa isu berapa isu yang telah diselesaikan. Mungkin tak dapat figure yang tepat lah. Dan agak-agak berapa orang ataupun berapa, mungkin dari segi berapa orang ke berapa kes ke dan sebagainya. Dia ada 3 tempat lah yang besar lah. Yang kita masuk, kita bawa perbincangan. Akhirnya yang Muhammad bersetuju. Berdasarkan masa tu Ghani Osman saya bawa dan dia bersedia menerima kehadiran saya. Berdasarkan ini isu di mana ni? Ini isu di kampung Belentong. Di kampung Belentong juga. Lepas tu satu di kampung Seri Makmur. Lepas tu ada satu lagi kampung Sarjana. Kampung Sarjana ni yang jadi hot issue di Pasir Gudang, walaupun bukan kawasan permas lah. Tapi dalam Parlimen Pasir Gudang lah. Parlimen Pasir Gudang lah. Dia isu ni saya ringkaskan juga sebab mungkin masa kita begitu bercemburu. Ada satu dua perkara lagi. Okey, tak ada masalah. Sebab isu saja ni boleh Google lah. Dia jadi sebab permohonan bertindih. Yang dia orang ni meneroka ketika hampir masa saya 70 tahun, 80 tahun. Ni semua Melayu jugalah. Melayu. Jadi apa yang saya cakap ni tuan-tuan tak boleh kata saya hanya sedap cerita. Semua bahan-bahan ada documented, ada bukti. Yes, ada bukti, boleh Google dalam kita Google akan keluar lah. Dalam media Kampung Sarjana, contoh Taman Sarjana, apa tindakan. Dia type tu nama Syed Osman. Jadi dia keluar pengalaman kita. Dia melibatkan 300 lebih lah peneroka ni. Dia orang dulu ambil tanah ni daripada syarikat. Satu syarikat disebab mengenangkan jasa, maka dia beri nak bagi tanah ni mengikut lot masing-masing. Tapi dengan syarat dia kata mesti bayar tiap bulan. Dia bayar tu RM80.
resit tu memang resit tua tapi ada cop dan dengan bukti resit lain. Satu bulan baru bayar RM80, 300 lebih, 400 lebih macam tu penduduk situ. Daripada 300, 400 lebih tu, dia kurang faham kaedah penyelesaian tu macam ni. Jadi dia orang ni bayar sampai habis. Dia tak mahal, dia murah, RM5,000, RM6,000, RM10,000. Lepas tu saya ringkaskan sebahagian daripadanya dia kena bayar. Walaupun dah habis hutang, kita dah habis hutang. Dia kerajaan negeri kita ada kena bayar premium. Premium Itu Datuk pun tahu kan. Dia kena bayar premium. Jadi kebanyakan tak puas hati dengan syarikat ni. Lantik peguam, kaitkan tanah tu. Jadi saya cakap, dia datang jumpa saya. Macam mana? Daripada 25 orang, termasuk ketua cawangan UMNO datang jumpa saya. Cakap, ini agak-agak tahun berapa ni? Lepas 2000 lah. Lepas 2000 lah, 2002. 2002. Ketika tu dia mula naik sikit lah nama saya. Siap kali surat-surat khabar semua kan. Okey, saya cakap saya cuba tengok dokumen. Berbincang-bincang, saya rujuk peguam, bincang-bincang. Dia kata boleh. Kita terus jumpa dengan syarikat tuan punya tanah ni. Dia tanah ni satu lot yang besar. Macam mana kaedah untuk kita racikkan? Maka dia kena bayar juga. Yang orang kampung fikir tuan tanah tadi tak nak keluarkan grant. Betul, dia tak boleh keluarkan grant. Tapi bila dia bagi grant, kita kena bayar dekat premium, bayar dekat kerajaan. Untuk bayaran premium tu penting. Bila resit tu dah keluar, maka permohonan untuk dapatkan borang 5A tu. Sebab tanah Datuk Sofi lah contoh. Datuk Sofi tak boleh bagi grant selagi Datuk Sofi tak, saya tak pergi bayar kepada kerajaan negeri. Tak selesai premium tak boleh. Tak boleh. Itu kaedah kadang-kadang mungkin berlaku pertindihan kat situ. Yang kedua, bila dia orang ni agak-agak tanah tu mahal, dia jual kepada orang kedua. Orang kedua pergi jual kepada orang ketiga. Itu jadi susah. Itu dia jadi beban. Sampailah Pak Hassan masuk. Tetapi daripada 25 orang yang saya buat tu, 18 orang ni kami tak boleh saya. Kami semua ni dapat grant. Sebab kita ketika tu memang nama dia asal. Dia tidak bertindih nama kedua, nama ketiga. Jadi kita bayar premium. Saya bawa pergi pejabat MB, bawa pergi minta sokongan, bawa pergi ke jabat tanah, dan tuan tanah tu hanya dia tahu resit dia bayar habis, tunjuk bayaran yang dibuat tadi, maka dia buat keluarkan surat. Biasa kita akan keluar surat permohonan untuk berlaku pecah lot, ikut ini sekian lot. Maka kita pergi perusahaan jawab tanah pula, lantik peguam untuk 20 orang, selesai. Selesai 18 orang ni. Itu cara dia. Yang lain tu masih berlaku pertindihan. Yang tidak saya nafikan lah. Ada kelemahan dan kekurangan sampai sekarang. Menjadi topik yang cukup panas. Maksudnya selesai? Tak selesai. Tak selesai juga? Yang tak selesai. Isu Saujana tak selesai. Maksudnya dalam Permas banyak isu-isu yang tanah yang tidak selesai. Tak selesai. Okey. Mungkin kita akan sambung kemudian. Last kali, sebab kita tengah last kali. Saya nak Tuan Syed sorot balik. Apa agak-agak peristiwa yang tak dapat dilupakan semasa peristiwa yang tak dapat dilupakan semasa Tuan Syed menjalankan aktiviti membantu masyarakat ini? Dan tentu isu yang saya tak dapat lupakan, isu Kampung Baru Pelentong Tengah. Boleh cerita sikit masa 3 minit sebelum kita mungkin lepas ni kita akan ada sesi lain pula. Isu Kampung Baru Pelentong Tengah, yalah, isu dia sama juga, buat tuntutan grant, nak dapatkan hak milik. Dan bila semua isu tanah, isu tanah sebenarnya banyak tau. Dalam memori saya, dalam file saya, dalam kertas-kertas kerja yang saya buat, saya cakap satu hari ni aku nak buat buku lah. Yalah, kita buat buku tu. Satu hari macam nak buat buku. Ya, betul. Jadi isu Kampung Baru Pelentong Tengah ni, rakan-rakan daripada PKR dia mesti ingat. Orang kampung pun mesti ingat. Sebab bila kita lawan kes ni, saya cakap kita rempuh lah. Tak kisahlah sebab FRU datang, polis datang. Sebab dah berpanjangan lah. Maksudnya kampung nak dibangunkan, kampung nak dihalau. Tanah itu telah dijual kepada jadi orang kampung kena halau. Orang kampung kena halau. Ada tuntutan orang kampung dah bayar duit. Kutipan lebih 400,000 bayar kepada pihak tertentu yang saya tak nak sebut lah. Jadi dia orang tanya macam mana. Saya cakap esok pagi, malam tu dapat tahu anggota polis datang. Datang kat rumah, ketuk pintu. Suruh keluar? Bukan suruh keluar. Memang dia suruh saya keluar. Saya tak keluar lah. Saya suruh anak saya keluar, rumah saya keluar.
dia kata dia tak benarkan saya pergi perhimpunan tu, kalau pergi kemudian kena tangkap. Dia tak, sebab tuan mungkin boleh influence orang ataupun motivasi orang lah. Jadi saya kata tak apa. Rupanya betul-betul dia nak tangkap saya malam tu tak dapat. Jadi saya cakap pagi tu kami masuk lorong tikus lah. Tapi kita berjaya juga buat perhimpunan sampai ke kampung tu. Sampai kampung. Jadi maksudnya akhirnya tuan kena tangkap. Akhirnya kami bertempur lah dengan polis dengan FRU. Jadi kena tangkap. Tangkap dulu lokap lah. Berapa lama tu? Dia tangkap saya pagi. Malam pukul 11 dia lepas. Tapi tak ada kena, tak ada apa. Tak ada intimidasi ataupun tak ada kena pukul lah. Tak lebam mata lah. Tak lebam mata. Itu saya kira itu antara peristiwa yang tak dapat dilupakan. Maksudnya tuan-tuan, kepada penghuni Permas, bagaimana seorang aktivis masyarakat, Tuan Syed sanggup untuk menggadaikan tenaga, nyawa dia lah, sanggup masuk lock up dan sebagainya demi untuk kepentingan masyarakat Permas. Jadi saya boleh simpulkan untuk pertemuan kita pada kali ini, mungkin insya-Allah lepas ni kita akan ada pertemuan lain untuk kita sembang santai dengan Tuan Syed, bahawa di Permas ini isu yang paling besar ialah isu tanah yang tak dapat diselesaikan sehingga kini, walaupun UMNO dah perintah lebih 60 tahun. Dan inilah isu yang akan diperjuangkan oleh Tuan Syed, nak sambung balik perjuangan beliau membantu masyarakat di Pelentong, masyarakat di Kampung Sepakat dan lain-lain tempat yang sebenarnya isu tanah ni telah berlanjutan sekian lama, selain daripada isu lebuh raya tadi. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa-masa dalam sehari dua ni untuk kita bersembang, sebab banyak lagi yang kita nak sembang santai ni. Cerita Tuan Syed tolong orang ni, orang sakit, orang demam, cerita COVID dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.